maaf saya kata, dalam Parti Keadilan Rakyat kita ada penerangan. Tapi ketua penerangan tu pun kalau dia buat posting berapa je like. Itu bukan kaedah dia. Dia ada cara, ya Allah. Gila apa lagu ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, ambo Jemi Hasan dan ambo bukan Iswar Demoni. Tak tahulah apa pasal dia pakai gini ketika live. Okey, hari ni ambo nak jawab beberapa soalan sahabat yang hantar WhatsApp kepada ambo. Ada orang tanya siapa Iswardi Moni kerana banyak sangat dia sentuh pasal Parti Amanah Negara dan pelekeh Parti Amanah dan DAP. Dan seperti dia ni seorang ataupun askar upahan, mungkin askar upahan Azmi Ali atau sesiapa, kerana semangat untuk menguatkan Pakatan Harapan tu tak ada. Antara contoh yang terbaru, bila Amanah mengatakan bahawa mereka akan menggunakan logo warisan, ada pertikaian mengenai dengan kenapa Amanah guna logo warisan. Lalu dikatakan Amanah ni tidak ada kekuatan, Amanah ni tak boleh move on sendiri. Kerana Amanah tak guna logo Amanah ke, ataupun kerana Amanah tak nak guna logo Parti Iswardi Moni. Lalu dikatalah Amanah ni tak ada kekuatan. Kalau Amanah nak guna logo Parti Iswardi, mesti anda akan kata Amanah ini bagus, Amanah ini terbaik. Oleh kerana Amanah ni tidak mau guna parti anda, lalu anda kata Amanah tak ada kekuatan sendiri. Amanah kuat bersama dengan parti-parti seperti DAP, Parti Warisan, Parti Bersatu dulu dan Parti Keadilan Rakyat sendiri. Jadi kepada Iswardi lah, tak perlulah nak memperlekehkan Parti Amanah. Kerana anda sendiri pun kami tak kenal. Saya tanya banyak dah rakan-rakan, dan rakan-rakan pun ada WhatsApp saya tanya siapa Iswardi ni? Kenapa dia lantang sangat bersuara, menyuarakan tentang ketidakpuas hati dia kerana Parti Amanah ni sebagai contoh tak guna logo sendiri. Parti Keadilan Rakyat melalui Presiden yang mengeluarkan kenyataan dulu nak guna logo keadilan sendiri, mana tak nak guna logo Pakatan Harapan. Lalu Parti Amanah berbincang, dan ini bukan keputusan seorang tetapi keputusan mesyuarat. Lalu keputusan mesyuarat itu adalah Amanah akan guna logo warisan. Itu adalah kebijaksanaan Parti Amanah Negara. Jadi Iswardi tak perlulah nak memperlekehkan Parti Amanah Negara. Itu saya kata bila saya sebut Amanah sedang bergolak, ramai juga melenting. Ramai melenting mengatakan kenapa mulut puaka lah, apalah sebagainya kan. Saya kata macam ni, tuan-tuan. Bila kita ada kereta, orang tegur tayar kereta kita pancing. Iswardi juga ada mengatakan Parti Amanah sedang bergolak. Kepada Iswardi, ini adalah parti politik. Bukan Persatuan Bulan Sabit Merah, bukan Persatuan Sepak Takraw Kampung Teluk Kitang. Parti politik bergolak ataupun dia ada pasang surut itu biasa. Tetapi bila rakan dalam Parti Keadilan mengatakan bahawa Parti Amanah sedang bergolak, itu satu kenyataan yang tidak bijak. Itu juga satu kenyataan yang menjurus ke arah seperti anda ini adalah wakil kepada UMNO, PAS, ataupun mungkin anda adalah wakil kepada kartel Azmi Ali. Bila Amanah menggunakan logo warisan, bila Amanah masih bergantung kepada Pejuang dan Mahathir untuk nak naik, kerana kononnya nak menyaingi Parti Keadilan Rakyat, menampakkan bahawa Amanah seolah-olah tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk pergi ke depan. Alah Iswardi, penerangan kau pun gagal. Ya, tak kisah. Sebab aku bukan pimpinan parti. Aku bukan orang yang bawa parti. Aku bukan orang yang berada di atas. Aku hanya orang yang buat live dekat depan kamera saja. Dalam keadaan sekarang ini, kajian Medical Center mengatakan Pakatan Harapan dalam keadaan yang lemah. Katanya dalam satu kajian. Jadi kita juga peliklah kalau Iswardi Moti, tak tahulah nama sebenar dia, dah tahu Pakatan Harapan dalam keadaan lemah. Kenapa kamu buat live dan menyindir-nyindir Pakatan Harapan? Kamu siapa? Persoalannya kamu siapa? Kamu mengaku kamu mula aktif bulan 2. Kenapa bulan 2? Adakah kerana kerajaan nak jatuh baru kamu aktif? Atas arahan siapa kamu aktif?
Kenapa sebelum ini ketika Azmi buat perangai dalam Pakatan Harapan kamu tak pernah ada? Kenapa sebelum ini kamu tak pernah mengkritik Tun Dr. Mahathir ketika Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri? Kenapa baru sekarang? Kenapa? Siapa kamu? Saya kalau memikirkan secara penyiasatan saya secara jarak jauh, berdasarkan saya tanya-tanya, saya berpandangan Iswardi Moni ini mungkin dibiayai oleh Azmin Ali untuk memecahkan Pakatan Harapan. Kerana cara Iswardi Morni ini sama dengan PAS ketika PRU yang ke-14. Tugasnya adalah memecah-mecahkan Pakatan Harapan. Bila dia cakap amanah perlu bergerak bersendiri, DAP tak kuat. Ini saya fikir Iswardi Morni ini, pada pandangan saya, pada penghilatan saya, pada pengamatan saya, cara dia seperti dia dibayar oleh seseorang, mungkin Azmi Ali, untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Bersama dengan Mahathir. Itu je. Bersama dengan Mahathir itu melemahkan lagi Pakatan Kalau Harapan. Iswardi tak nak bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, Iswardi Moni tak perlu melemparkan cadangan yang baik ini di kedai makan mamak. Sambil makan, sambil pakai earphone, buat live selama sejam. Nak cakap benda ni. Tak perlu, itu satu jalan yang susah. Iswardi Moni buat petition ke atau berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, nyatakan bahawa kita tak mahu bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir dan minta Datuk Seri Anwar Ibrahim kemukakan dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, dan kita dengar pandangan daripada parti DAP, Parti Amanah, dan kita buat keputusan. Sehingga ke hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak nyatakan secara terus terang apa hubungan kita dengan Tun. Hari ini cuma kita tidak ada kerjasama. Tapi adakah Tun ataupun Parti Perjuangan ini musuh kita? Pakatan Harapan belum mengeluarkan garis panduan apa hubungan kita dengan Parti Perjuangan. Tetapi untuk makluman Iswardi Moni dan rakan-rakan, ketika PRK Don Slim, Parti Keadilan Rakyat, Parti Amanah, Parti DAP turun membantu calon Amir di Don Slim. Jadi kalau ada yang nak memperlekehkan kekalahan di Don Slim, melekehkan diri anda sendiri. Pembangkang bertanding, kalah pembangkang mengetahui ataupun tertawakan pembangkang. Itu kerja kurang bijak pada pandangan saya. Dan mungkin Iswardi lah yang mengetuai tindakan tidak bijak ini. Pada pandangan hamba lah, jangan marah. Kalau anda naik kereta, kereta anda pancit, saya kata kereta anda pancit, jangan marah saya. Adalah buruk di sisi rakyat. Imej Mahathir adalah negatif di sisi rakyat daripada daripada persepsinya. Persepsi pengundi-pengundi imej Mahathir adalah buruk. Bukan di kalangan orang lain, di kalangan ahli-ahli Pakatan Harapan itu. Pakatan Harapan ini buruk kerana Tun Dr. Mahathir. Yang pertama, kepada Iswardi, janganlah celupa sangat mulut dan jangan terlebih-lebih lah nak mengata orang ni. Anda ni saya tengok tak ubah seperti Datuk Muhammad Ammar berceramah. Dulu Datuk Muhammad Ammar ketika ceramah apa tak kata Tun? Sama dengan Tok Guru Haji dia. Kata Kak Tun macam-macam ketika sebelum kita masuk PRU yang ke-15. Tapi bila menang macam tu lah. Dan Iswardi ketika PRU 14, saya sendiri tak pernah jumpa dia, tak kenal pun dia. Dan selepas kita menang, Iswardi tak pernah bunyi apa-apa pun pasal Tun. Ketika itu, Datin Seri Wan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tak bunyi pun. Bulan 2 baru bunyi. Kenapa? Kenapa? Adakah imej ini buruk kerana kita tak jadi kerajaan? Ataupun kenapa? So, tak perlulah melampau-lampau. Kita kena jadi manusia yang berterima kasih. Walaupun kita dah tak suka pada Tun Dr. Mahathir, kita kena terima hakikat dan kita kena terima dalam sejarah. Sebelum ini kita masuk pilihan raya, kita tak pernah menang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bersama Tun kita menang. Jadi jangan jadi manusia yang tidak berterima kasih. Walaupun apa pun anda marah pada dia, jangan pesongkan sejarah. Jangan jadi macam Ano yang tidak berterima kasih dan seleweng fakta. Secara fakta, kita masuk pilihan raya banyak kali, tak pernah menang. Akhirnya dengan izin Allah, bersama dengan Tun, menang. Dan kekuatan ini bukan kekuatan Tun, tetapi kekuatan kita semua. So tak perlulah nak perlekehkan, tak perlulah nak kata imej terburuk. Sama je ahli politik. Setiap ahli politik hari ini ada macam-macam baggage, ada imej yang buruk. Kalau kita nak kata imej buruk kerana yang dibina oleh musuh kita nak anggap itu imej buruk, anda tanyalah pimpinan-pimpinan anda, adakah suci pada pandangan musuh ataupun buruk? So kalau hanya kerana musuh membina satu pandangan buruk, kita kena terima. Pimpinan anda pun ada yang perlu dibuang, pimpinan hamba pun ada yang perlu dibuang, kerana musuh akan membina imej yang buruk. Kalau kita ambil pandangan musuh,
adakah kita bekerja dengan musuh? Itu persoalannya. Untuk makluman Iswardi juga, saya dengar semalam dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pelancaran Jentera Pilihan Raya Parti Keadilan di Sabah, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sehingga kali ini menggunakan kita ada nombor 100 miliar. 100 miliar ni termasuk dengan Tun Dr. Mahathir, Syed Saddiq, Mukris, Dr. Mazli, Dr. Saharudin dan seorang lagi, siapa seorang lagi? Saya tengok 6 atau 7 ni adalah di kalangan Parti Perjuang Mahathir dan pimpinan mereka. Jadi Iswardi janganlah lebih-lebih. Presiden anda, pengurusi Pakatan Harapan kita masih lagi menggunakan kita ada 109 ahli parlimen. Bermaksud ianya kita masih menggunakan pakai Tun Dr. Mahathir bersama dengan kita Pakatan Harapan pembangkang untuk menentang UMNO, Muhyiddin dan juga PAS dan juga parti-parti yang ada dalam Perikatan Nasional. Lagi seolah-olah orang yang tengah orang gian ais atau gian candu tau. Dah 22 bulan kita dicandukan dengan jawatan-jawatan. Bila dah hilang candu tersebut, kita seolah-olah gian nak dapat balik candu tersebut. Dan satu tuduhan yang sangat berat, buruk dan celupa daripada Iswardi Morning, katanya kita kelihatan seperti orang yang ketagih ais nak kejar jawatan. Mu tahu tak mu kejap pasal gapo ni? Dalam parti politik kita masuk pilihan raya, adakah kalau kita masuk bertanding kita nak kata oh gila jawatan nak jadi ahli parlimen? Adakah kerana kita melawan UMNO dulu kerana kita nak kejar jawatan? Kamu ni kalau tak apa sebenarnya ni. Sedap-sedap kata pimpinan atas ni bekerja untuk jawatan kerana gian seolah-olah isak ais. Saya memang syak kamu ni sendiri yang isak ais, tak reti politik, tak cerdik politik dan kamu ada pandangan buruk, kamu ada pemikiran yang sangat jelek. Kamu rasa kamu saja yang betul, kamu saja yang hebat. Orang lain kalau buat kerja lalu kamu tuduh kerana gilakan jawatan. Kamu ni siapa sebenarnya? Kamu ni budak Azmi ke? Berkali-kali kamu mengatakan bina brand. Iswardi Morning yang pakai earphone warna putih di kedai mamak. Kamu buat live, kamu bukan bina brand. Kamu bina musuh. Kamu kata DAP lemah, amanah tak kuat. PKR lah yang kuat. Kamu bina musuh. Ya, kamu akan dikenali. Tetapi kamu mencipta musuh, kamu bukan bina brand. Kalau kamu ingatlah. Ketika kita sebelum masuk PRU yang ke-14, PKR, Amanah, Bersatu, DAP, ya kami berbeza pandangan. Tetapi tidak ada seorang pun watak macam kamu ni yang bercakap secara terbuka memperlekehkan parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan. Seolah-olah saya banyak kali nak cakap seolah-olah kamu ni dibayar oleh seseorang untuk memperlekehkan komponen parti-parti dalam Pakatan Harapan. Dulu kita tak pernah ada manusia yang seperti kamu. Bukan manusia yang pakai earphone tapi mulut manusia yang agak celupa, agak tak cerdik, yang boros ini. Jadi kita tertanya-tanya, apakah sebab kerajinan kamu tiap-tiap malam kamu ke kedai mamak buat live ini, kamu dibayar seseorang? Apa kerja kamu? Apa yang kamu buat sebenarnya, adakah untuk Parti Keadilan Rakyat ataupun kamu sebenarnya ada misi untuk memecahkan Pakatan Harapan? Mungkin orang tengok dia sebenarnya Iswardi ini sedang menguatkan Pakatan Harapan dengan memusuhi Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya dia memecahkan blok pembangkang dan kerja ini dulu dilakukan oleh PAS dan juga kalau kita tengok Cikgu Bat memecahkan pembangkang. Dan saya yakin ini adalah satu lagi watak yang dicipta untuk memecahkan Pakatan Harapan. Itu kadang-kadang antara benda yang saya sedih jugalah. Bila saya buat live tiap-tiap malam, saya buat live kan. Yalah, yang support, terima kasih lah yang menonton saya hari ini dan akan datang ni support, which is very good. Terima kasih. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Tiap-tiap malam mereka menunggu kan, saudara-saudara yang ada kat sini kan. Saya nampak ni Hazin Azman ada. Saya nampak ada few, ada saya tak nampak, saya nampak muka je. Yang lain saya tak tahu nama. Kita nampak mereka-mereka ni ikhlas dalam nak bersama dengan kita, nak membentuk negara yang lebih baik. Tetapi pimpinan seolah-olah kalau kita tengok gerakan tu tak ada. Minta maaf saya kata, dalam Parti Keadilan Rakyat kita ada penerangan. Tapi ketua penerangan tu pun kalau dia buat posting berapa je like.
Itu bukan kaedah dia. Dia ada cara. Ya Allah. Tapi nah, itulah. Bila kita mengajar nanti dikatakan apa nama nak jawatan lah pula. Dia kata apa nama kata berlebihan lah pula. Dia kata macam belagak pandai lah pula. Tapi saya juga agak terkejut dan saya juga sedih dan saya rasa sedih yang agak sedih bila kamu dengan garuk kepala kamu cakap Parti Keadilan Rakyat pun tak kuat. Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat pun kalau buat status tak ramai pun buat like. Jadi kamu rasa kalau kamu nak cakap lebih-lebih nanti orang cakap kamu gila jawatan. Jadi saya mencadangkanlah kepada Parti Keadilan Rakyat, kalau betul Iswardi Moni ini adalah orang yang dipercayai dalam Parti Keadilan Rakyat, saya kira bolehlah tukarlah Ketua Penerangan ini kepada Iswardi kerana dia boleh buat brand. Dia pandai buat brand. Dia pandai buat live di kedai makan. Jadi saya mencadangkan kepada Parti Keadilan Rakyat, lantik Iswardi Moni ini sebagai Ketua Penerangan yang baru supaya posting Facebook dia ataupun posting Ketua Penerangan dapat banyak like. Dan mungkin Iswardi Moni juga boleh dilantik sebagai salah seorang wakil untuk mesyuarat dalam Pakatan Harapan dan cadang dalam mesyuarat Pakatan Harapan supaya haramkan kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, lawan tetap lawan dengan Tun Dr. Mahathir. Kita tiga saja parti yang amanah, parti DAP, parti Keadilan masuk pilihan raya, tapi di Sabah pikat sore. Tapi rasanya mungkin bukan di Selangor, mungkin di Kelantan ataupun mungkin di Terengganu, mungkin di beberapa tempat lagi. Perlulah kuatkan Pakatan Harapan. Jadi saya mencadangkan supaya Parti Keadilan mengangkat Iswardi Moni ini sebagai Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat. Kekuatan di dalam amanah DAP lagilah saya tak nampak. Tak cukup. Keadilan kena lead benda ni. Bila keadilan lead dikatakan sebagai Parti Keadilan Rakyat perlu lead Pakatan Harapan. Saya tak fahamlah dengan manusia ni. Dia minta supaya PKR lead. Macam mana PKR nak lead? Kita dah 3 parti dan sekarang ni Anwar sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Anwar sudah mewakili daripada Parti Keadilan Rakyat. Setiausaha Saifuddin Nasution pun daripada PKR. Macam mana cara lagi sebenarnya Iswardi ada cara untuk PKR lead? Adakah maksud PKR lead ni kalau Anwar buat satu keputusan, parti lain kena ikut? Untuk maklumanlah, Pakatan Harapan dia bergerak nadinya adalah konsensus, keputusan bersama. Jadi dan kita ataupun Pakatan Harapan membuat keputusan melalui mesyuarat dan dipengerusikan oleh Anwar Ibrahim sebagai pengerusi Pakatan Harapan, yakni Presiden Parti Keadilan Rakyat. Setiausaha Agung, Setiausaha Pakatan Harapan, Saifuddin Nasution yang juga merupakan daripada Parti Keadilan Rakyat. Jadi apa lagi yang Iswardi kata PKR kena lead ni? Adakah Iswardi Moni sebenarnya nak minta ataupun nak jadikan PKR ni seperti UMNO dalam Barisan Nasional? Adakah itu impian Iswardi Moni? Saya rasa kerana itu kot mungkin Iswardi Moni pun tak diterima di Sarawak. Mungkin kerana itu Iswardi pun tak ada jawatan dalam Parti Keadilan Rakyat. Kerana Iswardi ni seorang yang bernafsu besar, tapi poketnya kecil saja. Jadi Iswardi kena ingat, Pakatan Harapan dia tidak ada Abang Long. Tetapi walau bagaimanapun, Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara bersama dengan Ling Guang Eng daripada Parti DAP telah pun bersetuju melantik Anwar sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Tidak ada bercanggahan. Dan memang ada kelebihan di peringkat Anwar Ibrahim sebagai pengerusi, bahkan setiausaha daripada Parti Keadilan Rakyat. Jadi dah cukup nak power apa lagi? Bekerja lah. Buat kerja, cari sokongan, itu yang penting. Jadi Iswardi nak bagi cadangan yang pelik, tak apalah. Jadi berbalik pada yang saya cakap tadi, Iswardi Moni mungkin boleh dilantik sebagai Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat dengan harapan akan dapat banyak like dan masuk dalam mesyuarat Pakatan Harapan dan cadangkan dalam Pakatan Harapan. Jadi saya meminta maaflah kalau ada yang tak bersetuju saya menjawab tomahan ataupun sindiran daripada Iswardi. Tapi inilah politik. Jadi Iswardi pun bolehlah menganggap keretanya pancit, jadi saya tegur, janganlah marah. Jadi saya pun mengangkat Iswardi tadi, saya mengangkat supaya PK melantik beliau sebagai Ketua Penerangan. Jadi saya tidak ada masalah dengan kritikan-kritikan dan kami ambil untuk sebagai satu kekuatan yang baru. Tetapi pada masa yang sama saya juga sangsi kerana dia pun tidak ada apa jawatan dalam PKR.
Tapi bercakap lebih-lebih. Kerana dalam politik ni kita juga bimbang, mungkin SB, mungkin askar upahan PAS ke, ataupun mungkin kalau kita tengok dalam Parti Keadilan Rakyat banyak yang menyeberang ke Perikatan Nasional diketuai oleh Azmin Ali. Jadi kita juga bimbang, mungkinkah Iswardi Moni ini juga sebenarnya ejen daripada Azmin Ali. Itu saja. Tapi saya tidak menuduh, tapi mungkin kalau tidak, PKR boleh mengesahkan bahawa Iswardi Moni ini bukan ejen dengan melantik beliau sebagai Ketua Penerangan Pakatan Kalau Anwar bersetuju pun mungkin Anwar boleh melantik beliau sebagai Ketua Penerangan Pakatan Harapan Malaysia selepas dilantik sebagai Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat. Kerana Iswardi Mon ini dia bijak buat brand ya, dengan hanya start. Dia bermula bulan Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai dia sudah pun dikenali. Mungkin Iswardi merasakan dia membina brand yang bagus, dan saya cadangkan ya angkat teruslah Iswardi sebagai Ketua Penerangan Pakatan Harapan. Jadi terima kasih kepada penonton yang tak setuju. Amo minta maaf. Amo hanya menjawab kerana dia memperlekehkan Parti Amanah Negara dan juga DAP. Ya, kami akui Parti Keadilan Rakyat sedang kuat, tetapi itu bukan cara kamu untuk menguatkan lagi parti dengan memperlekehkan kami parti baru, DAP sebagai rakan komponen parti dalam Pakatan Harapan. Saya tidak marah kepada Parti Keadilan Rakyat, saya tidak ada sanksi dengan kesepakatan Pakatan Harapan, tetapi kepada Iswardi Moni ini. Dan kerana ketika dia yang agak pelik, yang saya menyangkakan ataupun saya merasakan beliau ni ada sesuatu. Tetapi itu adalah sangkaan saya, Parti Keadilan boleh siasat dan akhirnya boleh sahkan mungkin melantik apa-apa sahaja jawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.